Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi dalam channel saya Ahmad Kelas Center. Hari ini saya nak bercerita pasal macam mana kita nak kenal ikan kelah itu ditangkap liar ataupun ikan ditangkap liar yang besar dalam kolam ataupun ikan yang baru saja ditangkap, maknanya dia besar dekat sungai. Kita boleh tengok dia melalui bentuk-bentuk fizikal yang saya akan kongsikan sekejap lagi. Hari ni saya duduk dalam office saya. Okey, teruskan menonton. Okey, ini kita ada contoh dalam satu bekas. Kita ada pelbagai jenis ikan, pelbagai saiz, pelbagai warna lah. Dan macam mana caranya kalau kita nak kenal ikan tu, ikan yang besar dekat sungai ataupun contoh ditangkap liar lah, maknanya kita dah dapat saiz yang sudah besar, ataupun ikan tu memang ikan liar tapi dia dibela dalam kolam daripada kecil lagi. Contoh macam tu lah. Kita boleh tengok mengenai dengan sisik dia. Sisik dia kalau yang liar, sisik dia macam tersusun rapi sikit. Dan kalau yang bela dekat, yang kita bela dalam kolam ataupun sebagainya, sisik dia akan nampak sedikit bulat. Okey, contoh macam ikan ni, kita dapat tengok sisik dia. Sisik dia macam tersusun rapi dan agak tiga segi sikit lah, jaring-jaringan sisik. Okey, contoh macam ikan ni, kita tengok sisik dia agak bulat sikit. Ekor fin semua kita tak boleh tahu. Kepala ada yang kita boleh kenal, ada yang tak boleh kenal. Tapi yang nak betul-betul kita nak senang tengok sisik dia lah. Sisik dia agak bulat sikit. Saya rasa gambar ni tak berapa clear. Tak apa, nanti kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, tengok sisik dia, nampak tak jaring sisik dia tu? Jaring sisik dia kalau saya boleh lukis kat ni, saya lukis dah. Dia nampak macam sedikit macam huruf D gitu. Kalau yang liar macam ni, dia macam tiga segi sikit. Kalau banyak-banyak dalam tank macam ni, kita sekali pandang aja kita dah boleh kenal, sebab perbezaan dia tu sangat ketara. Okey, nanti saya tunjukkan lagi satu gambar yang lebih jelas. Dan sebab apa kalau ikan yang bela, biasanya orang bela dalam kolam, dia akan jadi sisik dia dengan yang liar akan jadi ketara. Salah satu faktor dia yang saya selama ni duk perhati, pengalaman saya, orang bela ikan dalam kolam, arus dia tak laju. Okey, dia hanya semata-mata ada satu pump untuk filter sahaja. Dia tak ada untuk kita buat arus
untuk ikan tu seperti di habitat asal. Yang mana kita tahu ikan kelah ni kalau dekat habitat asal dia memang suka sangat main air laju, ataupun dia dengan tengas sama aja, semua duduk main dekat air laju, dekat celah-celah batu. Itu ada tempat yang dia gemar duduk lah. Dan kalau yang kita bela daripada kecil, kita akan buat satu arus. Mana-mana bekas yang saya akan letak ikan kelah ni, saya akan buat satu arus untuk dia sama-sama bermain arus 24 jam tak berhenti. Tengok pam ni keluarkan arus, tengok ikan tu duduk main di situ lah, pergi mari, ulang alik sampailah dia besar. Dan bila besar pun nampak kita akan letakkan satu kipas untuk dia terus bermain arus untuk exercise. Dan faktor-faktor macam ni yang akan mengekalkan keaslian ikan tu sendiri, seperti dia besar dekat sungai. Walaupun tempat dia kecil lah, ya, kita punya bekas ni kecil, tapi arus kita sama lah dekat sungai. Contoh tengok ikan, dia asyik duduk main situ je, dia ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Maknanya dia sukalah dengan benda tu. Semua yang akuarium yang kita ada, kita akan buat arus. Macam mana pun kita akan buatkan satu arus ataupun dua arus lah, untuk ikan tu bermain ataupun tempat yang dia duduk. Untuk tajamkan muncung ke apa ke, tak pasti lah tu. Tapi kita nak kekalkan bentuk asal dia, tak nak bagi macam sesetengah orang dia bela dalam kolam, dia hanya buat untuk filter sahaja, untuk arus tak ada. Tengok ikan kecil ni, hari-hari duduk main depan kipas. Kuat ni kipas ni. Kipas ni lebih kurang 15,000 liter per hour. Maknanya ikan yang kecil macam ni pun dia boleh tahan dengan kekuatan arus yang tendang tu. Barulah sisik dia terjaga, kekal comel. Dan kesimpulannya, teruskanlah bela ikan kelah ni. Sebab ikan kelah ni, satu dia lawa, lepas tu harga dia boleh tahan. Untuk jana pendapatan boleh, untuk berhobi boleh. Dan teruskanlah buat arus-arus yang dapat mengekalkan kecantikan ikan tu seperti di habitat asal. Janganlah kita hanya pentingkan keuntungan ataupun kita pentingkan kolam yang besar, tapi ikan tu tak syok duduk dengan kita. Macam tu. Sebab bila dah lama kita bela, kalau tak sama arus macam dekat sungai ataupun habitat asal, dia tak akan jadi cantik lah. Dia tak akan jadi seperti macam kita dapat dekat tangkap liar. Ya, ikan kalau kita tangkap liar memang cantik, kecil ke besar ke memang cantik, sebab persekitaran tu sendiri. So kaji dan buatlah apa yang terbaik untuk ikan kita. Sekian daripada saya untuk setakat ini sahaja. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe.